Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, berjumpa kita pada minggu ini sekali lagi untuk meneruskan topik PDPR kita, iaitu reka bentuk teknologi bab 2 tentang penghasilan produk. Okay, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada minggu sebelum ini, saya telah memberi gambaran awal supaya setiap pelajar menghasilkan satu produk yang lengkap dengan beberapa ciri reka bentuk. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya ingin menerangkan terlebih dahulu apa itu maksud penghasilan produk. Okey, apa itu maksud penghasilan produk? Ia didefinisikan ataupun bermaksud aktiviti menghasilkan produk baharu atau mengubah suai produk sedia ada bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada masa kini dan akan datang dengan mengaplikasikan teknologi terkini. Maksud mengubah produk sedia ada mengikut kehendak pengguna untuk keperluan masa kini dan masa depan. Maksudnya kita telah mengubah sifat asal sesuatu produk menjadi produk yang lebih canggih menggunakan teknologi-teknologi yang terkini seiring dengan penggunaan zaman tersebut. Okey, misalnya contoh mesin basuh yang saya telah tunjukkan di dalam gambar ini. Okay, setiap mesin basuh yang ada dalam gambar ini mempunyai ciri-ciri teknologi yang tersendiri sesuai dengan kehendak dan keperluan pengguna. Misalnya mesin basuh semi automatik ini, okay, ada setengah daripada kita menggunakan mesin basuh semi auto ini kerana dilihat mungkin lebih senang, penggunaannya tidak rumit, okay, dan mungkin jimat tenaga elektrik, okay, berbanding mereka yang mempunyai kewangan yang lebih baik membeli mesin basuh yang mempunyai pelbagai fungsi seperti dalam gambar ini, mungkin membasuh dan mengering pada masa yang sama. Okay, jadi teknologi ini diubah daripada satu mesin basuh yang biasa kepada mesin basuh yang lebih um, berguna, lebih banyak fungsi dan mempunyai lebih ciri-ciri reka bentuk daripada segi rupa, okay, warna dan penggunaannya. Okey, kalau kita lihat sejarah penciptaan kereta, ia sangat-sangat berbeza dengan penciptaan kereta pada masa kini. Okey, ini kerana perubahan zaman dan penggunaan serta keperluan teknologi yang bersesuaian dengan kereta dulu dengan sekarang. Misalnya, kalau dulu hanya menggunakan petrol, sekarang okey, banyak kereta yang menggunakan kenderaan jimat tenaga, menggunakan elektrik, biodiesel, dan mempunyai ciri-ciri yang lebih mesra alam berbanding kereta sekarang yang menggunakan pelambung dan boleh mencemarkan alam sekitar. Kita sebagai pemikir untuk menghasilkan produk-produk baharu, okey, demi kegunaan manusia dalam menyelesaikan masalah, kita perlu menghasilkan satu produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna yang sesuai pada tahun ini ataupun zaman ini, dan kemungkinan produk yang bakal kita cipta ini juga boleh digunakan untuk generasi akan datang apabila kita telah mengaplikasikan teknologi-teknologi yang bersesuaian untuk zaman ini. Untuk menjadi seorang pencipta produk baharu, ada beberapa langkah yang perlu kita kenal pasti untuk melaksanakan penghasilan produk baharu. Sebagai pencipta muda, okey, di dalam RBT, beberapa kriteria dan langkah-langkah yang perlu awak kenal pasti untuk menghasilkan sesuatu produk dengan lebih sistematik, lebih efisien dan tidak membuang masa. Okey, yang pertamanya, kita perlu melakukan, iaitu kita panggil kajian keperluan pelanggan, di mana kita perlu menemu bual bakal pelanggan kita, apakah ciri-ciri yang mereka mahukan dalam produk yang kita bakal hasilkan. Selepas itu, kita perlu memikirkan penyelesaian masalah inventif, iaitu memikirkan apa masalah yang bakal berlaku apabila produk itu telah dihasilkan. Okey, kita menghasilkan senarai semak berdasarkan project brief, dan selepas itu kita menjana idea daripada kajian pelanggan, okey, penyelesaian masalah dengan senarai semak kita di dalam project brief. Seterusnya kita melakar idea, iaitu apakah bentuk yang sesuai, penggunaan bahan yang sesuai di dalam produk yang kita bakal hasilkan. Dan seterusnya daripada idea yang telah kita hasilkan, kita menghasilkan satu model, mock-up ataupun model sebenar yang boleh digunakan sepenuhnya oleh bakal pelanggan kita. Dan seterusnya produk tersebut kita hendaklah membuat pengujian, dan seterusnya sekira berlaku masalah, kita melakukan penambahbaikan, dan seterusnya kita menghasilkan satu dokumentasi yang lengkap tentang proses awal hingga akhir untuk penghasilan produk yang telah kita laksanakan. Ini antara produk-produk yang telah dihasilkan oleh pelajar tingkatan 3 tahun 2020 dengan beberapa ciri reka bentuk yang terkini sesuai dengan kehendak pelanggan dan idea-idea baharu yang dirasakan sesuai untuk mereka muda seperti anda. Oleh itu murid-murid, untuk penghasilan produk tingkatan 3 tahun 2021, okay, anda hendaklah menghasilkan satu produk yang mempunyai sekurang-kurangnya dua ciri reka bentuk seperti yang tersenarai di dalam gambar ini. Okay.
antara reka bentuk vertigasi, fashion, pembuatan, reka bentuk mechanical, reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik, reka bentuk aquaponik, reka bentuk makanan, reka bentuk mekatronik. Okay, anda boleh memilih untuk menggabungkan satu produk yang mempunyai dua ciri reka bentuk seperti yang telah disenaraikan. Sebagai contoh, bagi pelajar yang telah menghasilkan rumah lampu tidur berkipas ini, dia telah memilih reka bentuk mechanical serta elektrik dalam penghasilan lampu tidur. Seterusnya, okay, bagi beg ini, dia telah menggabungkan reka bentuk fashion dan reka bentuk pembuatan. Seterusnya, penghasilan meja tulis berlampu ini telah menghasilkan reka bentuk elektrik, elektronik dan juga pembuatan dalam menghasilkan produk ini. Okay, seterusnya, pengering rambut. Okay, penghasilan ini, produk ini menggunakan reka bentuk elektrik, elektronik serta mechanical. Okay, seterusnya, beg ini, baju ini, okay, baju ini telah dijahit sendiri dan menggabungkan ciri-ciri iaitu fashion serta elektronik dengan memasangkan lampu pada baju. Okay, seterusnya, penyapu tangan automatik. Okay, ini dihasilkan dengan menggunakan reka bentuk mechanical serta elektrik. Jadi tugasan anda untuk 4 minggu bermula daripada hari ini adalah menghasilkan 3 lakaran idea produk yang berbeza tetapi mempunyai ciri-ciri yang sama. Contohnya, anda ingin menghasilkan satu lampu meja tetapi mempunyai 3 lakaran yang berbeza daripada segi ciri-ciri bentuk, warna, garisan. Okay, sebagai contoh, sekiranya anda ingin menghasilkan satu produk ataupun idea menghasilkan satu produk aquaponik. Aquaponik itu sendiri telah mempunyai beberapa teknologi iaitu vertigasi serta elektrik juga boleh digunakan Okay. Dalam teknologi aquaponik ini, dia mempunyai 4 lakaran idea yang berbeza daripada segi garisan, prinsip, elemen, produk yang boleh awak jadikan sebagai contoh dalam menghasilkan lakaran bagi produk awak. Kenapa saya menyuruh anda menghasilkan sekurang-kurangnya 3 lakaran yang mempunyai ciri-ciri lakaran yang berbeza? Kerana lakaran ini sebenarnya satu gambaran awal daripada pencipta kepada bakal pengguna untuk menyampaikan idea yang bakal kita hasilkan kepada rupa sebenar melalui lakaran awal. Sekiranya bakal pelanggan kita berminat membeli ataupun menjana pendapatan mereka berdasarkan lakaran awal yang telah anda hasilkan, lakaran tersebut akan direalisasikan ataupun dijadikan sebagai satu produk yang sebenar. Okey, sebab itu lakaran perlu dihasilkan dan sebenarnya melalui lakaran kita dapat menjana idea untuk menghasilkan produk yang berkualiti, menarik, mempunyai pelbagai ciri dan kalau boleh produk ini hendaklah dihasilkan dalam bentuk 3D sahaja yang mempunyai unsur 3D lah, 3 dimensi supaya produknya nak. Okay, bagaimana kita nak jana idea kita untuk menghasilkan satu produk yang mempunyai beberapa reka bentuk yang telah kita hasilkan. Okey, semuanya berada di hujung jari kita. Okey, antaranya anda boleh lihat di laman sosial iaitu seperti YouTube, Google, Facebook, Instagram yang memaparkan projek-projek yang telah dihasilkan sama ada di luar negara atau di dalam negara yang anda boleh jadikan sebagai rujukan untuk penghasilan produk anda. Okey, dan semua lakaran hendaklah dihantar pada hari pembukaan sekolah iaitu 4 April 2021 dan anda boleh menghasilkan lakaran menggunakan buku lakaran ataupun kertas A4 sahaja. Okay, itu sahaja. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh PM tepi saya dan saya harap anda dapat menyelesaikan tugasan dengan baik dan istiqomah. Sekian, terima kasih.